once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz selaku pengurusi, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan melihat daripada suratul Lail pada juzuk yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama sampailah pada ayat yang ke-10. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah memulakan surah Al-Lail dengan kata-kata sumpah. Seperti biasa pada juzuk yang ke-30, kebanyakan surah-surahnya dimulakan dengan huruf waw, dipanggil sebagai wawul qasam. Waw sumpah, Allah bersumpah. Wal asri wal fajri wasyamsi. Kemudian Allah sumpah dengan wadduha, Allah sumpah dengan wal laili. Allah bersumpah dengan malam, Allah sumpah dengan pagi, Allah sumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan matahari, Allah sumpah dengan bulan, Allah sumpah dengan perkara-perkara yang hebat-hebat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah sumpah dengan benda yang berlaku pada perkara-perkara yang sekeliling dengan kita, yang kita tak ambil berat, yang kita tak ambil perasan benda-benda itu. Sekarang pukul 6.35 ni kita masih lagi gelap. Nanti pukul 7 dia akan jadi cerah. Ada orang dia tak kisah tentang cerah dan gelap, antara malam dan siang. Sedangkan Allah bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila dia menutup, demi malam apabila dia menyelimuti. Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Berapa banyak perkara yang berlaku kepada nabi-nabi pada waktu malam menunjukkan bahawa malam adalah satu benda yang bermanfaat. Jika Allah tidak menjadikan kita malam, siang je, malam tak ada, tidak ada malam, mati kita tuan-tuan. Sebab tu malam tu penting untuk berehat. Malam dijadikan Allah untuk kita berehat, untuk kita berkeluarga, untuk kita duduk, untuk kita kembali. Binatang pun bila sampai malam dia akan kembali kepada sarang dia, kembali kepada pangkuan keluarga dia. Kalau binatang pun kembali kepada keluarga dia, duduk di rumah. Sebab Allah Ta'ala jadikan, dan demi malam, pada malam yang menyelimuti kamu. Kalau binatang pun kembali pada keluarga dia, pada sarang dia. Kenapa manusia hari ini malam-malam masih lagi duduk di luar? Malam-malam lepak lagi di pusat membeli belah, lepak lagi di simpang jalan, lepak lagi sana sini. Bila masyarakat akan menjadi baik jika pada waktu malam tidak digunakan untuk berkeluarga? Yang kedua, cuba kita tengok pada waktu malam adalah waktu yang menggerakkan pada Nabi. Para nabi digerakkan pada waktu malam.
digerakkan untuk bertahajud. Kekuatan manusia, kekuatan para nabi ialah salat tahajud. Sebab itu tahajud menjadi kewajipan kepada Nabi Muhammad. Bagi pejuang-pejuang Islam, kalau tak sembahyang tahajud tak kuat dia. Jangan bercakap lagi sebagai penggemar Islam, sebagai pejuang Islam, kalau tahajud tak boleh bangun. Banyak orang boleh bangun pasang bendera, tuan-tuan. Pukul 2 pagi dia buat kerja. Pasang bendera, angkat buluh, satu traktor angkat buluh. Pasang bendera atas pokok. Tapi sayang tak boleh panjat tangga masjid sembahyang subuh. Itu yang leceh tu. Kalau masjid tak boleh dipanjat, kenapa kita sibuk panjat gunung Kinabalu sampai 100 kali? Tak ada kerja, tuan-tuan. 100 kali panjat gunung Kinabalu tu apa kerja dah? Panjatlah tangga surau, panjatlah tangga masjid, datang belajar, datang sembahyang berjemaah. Itu yang disuruh. Tapi manusia hari ini tidak mendahulukan apa yang patut didahulukan. Tidak mengutamakan apa yang patut diutamakan. Sebab itu dalam agama kita ada satu fiqih yang dipanggil sebagai fiqih keutamaan ataupun fiqih aulawiyat. Bila kita meletakkan mana yang mula, mana yang didahulukan, mana yang patut awal, itulah yang patut diawalkan. Mana yang penting, itulah yang diutamakan. Jangan meletakkan yang tak penting pada kedudukan yang diutamakan. Ataupun benda yang penting letak di bawah, letak di bahagian belakang. Itu tidak kena. Nabi-Nabi digerakkan pada malam untuk bertahajud. Nabi-Nabi digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak yang buat kerja. Hijrah pada waktu malam, Isra' Mi'raj pada waktu malam, bermunajat pada waktu malam, bertafakur pada waktu malam. Pasal apa? Kerana mencari kekuatan jiwa, mencari ketenangan, memohon taufik hidayah daripada Allah. Kalau kita tidak boleh bangun malam, kalau kita tidak boleh bangun malam untuk doakan pada orang, bila manusia nak berubah? Banyak orang minta anak dia berubah, anak dia nakal, anak dia degil, tak nak dengar cakap. Tapi dia sendiri pun tak pernah bangun malam untuk tadah tangan. Bukankah pada sepertiga malam itu Tuhan turun ke langit dunia? Pada waktu malam Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan menyeru daripada langit, siapa yang nak minta, cakap, aku akan kabulkan permintaan dia. Siapa yang nak bertaubat, silakan, aku ampunkan dosa dia. Siapa-siapa yang berhajat, silakan, akan aku tunaikan hajat dia. Ini yang pada waktu malam. Sebab itu pada waktu malam, tuan-tuan, digunakan kita untuk bermunajat. Bermunajat tentang kebesaran Tuhan, bermunajat tentang kelemahan diri kita, banyak dosa kita ni. Tak bila nak dijemput oleh Allah, malamlah waktu sesuai. Siang-siangnya sibuk. Sibuk, tuan-tuan, dengan Tesco lah, ya Allah, dengan Naomi lah, sibuk berbenuh kita. Nak main bola lagi, nak cari nafkah lagi. Malam apa nak buat? Malam bangun, pukul 4 pagi bangun. Ya Allah, suami aku tidak semayang, ya Allah. Mengadu pada Allah. Kau gerakkanlah hatinya untuk semayang, ya Allah. Semayanglah. Akak-akak semayang tahajud sebelah katil suami itu. Kalau tiap-tiap malam berdoa kuat-kuat macam itu, terkejut suami. Ya Allah, aku sayang pada suami aku, ya Allah. Cuba dia tak semayang, ya Allah. Aku takut dia masuk neraka. Suami tengok macam perli aku ni. Suami aku orang baik, ya Allah. Suami aku caring, ya Allah. Suami aku ni penyantun, ya Allah. Dia tak semayang, ya Allah. Aku takut dia kena belit dengan ular dalam kubur, ya Allah. Ular suja'ul aqra. Tiap-tiap malam isteri berdoa macam tu, tuan-tuan. Jaga suami dia. Sebut, ya Allah, ya Tuhanku, jiran sebelah rumahku, ya Allah, dia tu apa panggil dia, ya Allah. Minta ampunkanlah jiran-jiran aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat aku, ya Allah. Berilah petunjuk taufik kepada kami semua, ya Allah. Doa. Ini ya Allah sumpah pada waktu malam. Ambillah. Sebab tu waktu malam ni penting untuk kita bermunajat. Tengok bintang di langit, malam tak nampak, siang tak nampak, malam baru nampak. Sekarang 13, 14, 15 hari bulan, waktu bulan mengambang sekarang ni. Tengok bulan mengambang. Kita bila bulan mengambang, anjing menyalak pula lari masuk rumah, takut.
Dracula turun, kata dia. Tak ada maknanya Dracula, tuan-tuan. Mana ada Dracula? Ini tidak. Bila bulan mengambang, kita lari masuk rumah. Kebetulan anjing pula menyala. Malam ni malam apa abang Jumaat, lagi takut. Padahal pada bulan mengambang itu Allah Ta'ala sebut wal qamari idza talaha. Allah sumpah dengan bulan mengambang. Apa istimewanya bulan mengambang sampai Allah sumpah? Sekarang ni bulan mengambang lah. 14 hari bulan, 13 hari bulan, 15 hari bulan ni. Sekarang ni waktu bulan mengambang penuh. Dan Allah bersumpah dengan bulan mengambang penuh. Jadi kenapa manusia bila sebut bulan mengambang penuh tak pernah tengok bulan? Hanya pungguk aja yang rindukan bulan. Kita tak ada rindukan bulan pun. Allah sumpah dengan cahaya bulan yang mengambang. Mesti istimewa. Cuba tuan-tuan tengok nelayan-nelayan apa yang dia buat bila bulan mengambang. Petani-petani apa yang dia buat bila bulan mengambang. Apa yang orang buat pada bulan mengambang? Ambil sampan, masuk dalam kolam, duduk di atas tasik. Apa yang dia buat? Dikutipnya daun-daun, dikutipnya buah-buah, dikutipnya bunga-bungaan, dikutipnya teratai-teratai pada waktu bulan mengambang. Kenapa dipilih pada bulan mengambang? Allah Ta'ala sumpah demi bulan mengambang. Orang tua-tua dulu bila waktu bulan mengambang, besok paginya mereka akan turun di halaman rumah mereka. Akan kutip, akan cabut rumput dengan tangan mereka sambil mereka duduk, mencangkung, berjalan itik. Satu taman dia kutip rumput-rumput, dia cabut rumput, tak payah guna mesin. Satu halaman boleh bersih halaman dia. Pada waktu bulan mengambang, air embun yang turun pada bulan mengambang jatuh di atas rumput, air itu pun ada manfaat. Orang dulu-dulu bila sampai bulan mengambang, besok paginya mereka akan datang, turun ke tanah, ambil air yang berada di atas dedaunan. Air yang berada di atas daun disapu seluruh badan, mandi embun. Orang kita mana ada? Sekarang tak ada dah. Adalah hari tu buat sekali mandi air embun, 2 hari gatal, silap sapu daun. Tah daun apa yang gatal tak? Kita pun tak faham. Kita main balur je daun, tak tahu dah daun gatal ke, daun tak gatal ke, kita tak apa tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu dia ada lagu tentang malam tu. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Lagu tu tetap kena nyanyi. Di malam berfikir, di keheningan malam tafakur pada waktu kesyahduan. Berfikir sejenak tu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ini semayang tak betul, 70 tahun semayang tak betul. Tapi dia tak pernah fikir semayang aku ni betul ataupun tidak. Sebab itu ketakutan bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata takut ni cuma ada 2 je. Kita takut banyak. Takut alung angah, lagi alang, semua ni takut belaka. Belum lagi takut ke hantu. Ni yang rapik, siung, banyak benar orang takut. Kemudian takut mati, takut itu. Takut ni ada 2. Yang pertama, takut ibadat yang kita buat sekarang tak betul. Kita semayang subuh tadi, takut Allah, takut semayang tak sah. Itu yang kita kena takut nombor 1. Kita pergi haji tahun lepas, takutnya dalam hati, sah ke haji aku ni? Takut tak sah. Kita bayar zakat, takut tak sah zakat kita. Kita puasa, takut tak sah puasa kita. Bila takut tak sah tu, akhirnya kita akan berfikir, kita akan perbetulkan ibadat kita. Setengah orang dia tak pernah fikir.
Nak terima, terima. Tak terima, sudah. Janjiku semayang. 2 minit setengah aja semayang Zuhur. Memang tak terima lah. Tomak ninah pun tak ada. Cuma dia menung sekejap. Masa dia ambil wuduk, dia tengok orang ambil wuduk, dia bayangkan dia ambil wuduk. Bila dia tengok orang semayang, dia tengok cara dia semayang. Banyak orang yang semayang, tapi dia tak pernah fikir. Allahu Akbar. Habis semayang, Nabi Muhammad angkat takbir macam mana ya? Sebab tu dia kena fikir. Adakah Nabi Muhammad angkat takbir atau ihram macam aku angkat? Allah. Cuba fikir tengok. 26 tahun semayangnya Allah, tak dapat tuan-tuan. Yang herannya bila imam nak rukuk, dapat dia. Allahu Akbar, eloknya rukuk sekali. Tahu timing dia pula. Ini pun masalah ni tuan-tuan. Cuba fikir tengok, Nabi Muhammad ada ke macam itu? Allah, seksa benar ni kan. Kita nampak pun terseksa jiwa raga. Tuan-tuan kalau jumpa orang yang Allah tak dapat tuan-tuan bagi penampar di belakang. Bagi sekali pom mesti dapat tuan-tuan. Sebab dia tak pernah fikir. Kalau dia fikir, mana ada Nabi Allah? Tak ada. Ada orang yang angkat takbir tak bunyi apa. Kamu ni semayang ke apa? Cuba pergi temuduga tak bunyi apa. Agak-agak lulus tak temuduga? Kamu berasal dari mana? Agak-agak dapat tak? Dari mana? Ulang balik. Pergi balik cakap dulu ya. Udah boleh bercakap baru datang interview. Tak lulus dia. Serupa tu cerita seniman Bujang Lapuk. Kan P. Ramlee pakai misai. Ahmad Nisbu tanya, ini misai ke tanglong? Misai pun boleh, tanglong pun boleh tuan. Sudah hafal dialognya? Sudah tuan. Wahai kekasihku. Oh bagus. Jadi buat action. Kan P. Ramlee tak cakap. Duk menung atas singgah sana raja. Nampak? Piram ni buat dia. Kak, jawab Ahmad Nisbu, kenapa tak cakap balul? Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Sebab tu saya action dia. Orang tak pernah fikir dia semayang tu betul tu pun tidak. Sebab tu tuan-tuan fikirlah sejenak, betul ke semayang aku? Lebih bagus daripada tuan-tuan tak pernah fikir ibadat semayang tuan-tuan betul ataupun tidak. 70 tahun tuan-tuan semayang. Ada orang yang angkat takbir bunyi sekerak tak bunyi. Allah. Dah tak ada pula akbar. Tak mau. Ada yang angkat takbir berbatuk. Allah akbar. Mana mau? Tak ada mau je itu. Sedu pun tak boleh, takbiratul ihram ni tak boleh, putus-putus tak boleh. Allahu Akbar tak mahu. Tambah kita baru selesai sembahyang subuh, mengantuk lagi tuan-tuan. Allah. Tu imam tu mengantuk. Bukan imam kita lah ya. Ni Afrika. Boleh dia menguap tengah takbiratul ihram. Allah. Sebab itulah kita kena fikir. Fikir itu kan bagus. Bila waktu yang sesuai untuk berfikir? Malam. Sebab tu Allah sumpah dengan malam. Yang kedua, wan nahari idza tajalla, dan bila siang cahayanya akan menerangi. Allah sumpah dengan waktu siang. Tak lama nanti lah wadduha pun Allah sumpah, wan nahar pun Allah Taala sumpah. Bila siang aja senang buat kerja. Sirajan munira, dengan sebiji pelita yang menerangi seluruh alam ini cerah. Tak payah nak pasang-pasang lampu dah, melainkan orang naik motosikal aja. Dengan sebiji matahari itu tuan-tuan, Allah, bumi dapat makanan, pokok-pokok dapat makanan,
makanan, tumbuh-tumbuhan dapat makanan, binatang-binatang senang keluar mencari makan, manusia pun jadi sihat bila dapat cahaya matahari. Cahaya matahari itu sumber kehidupan kita, sumber pemakanan kita. Ikan-ikan di dalam laut, bila matahari sampai di dalam, cahayanya sampai di dalam air laut, ikan-ikan di bawahnya boleh hidup. Ada ikan yang perlukan cahaya yang banyak, ada ikan yang duduk di dalam laut tidak memerlukan cahaya yang banyak, patut padan dengan kedudukan cahaya matahari. Allah sumpah demi matahari, demi siang apabila dia menerangi. Kemudian Allah sumpah dengan Allah, pada diri Allah itu sendiri Allah sumpah, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, demi yang menciptakan jantan dan betina, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Allah sumpah dengan diri Allah sendiri. Allah kata demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, demi yang menciptakan jantan dan betina. Allah sumpah, tuan-tuan. Kita sebut yang pertama az-zakar, jantan. Jantan ni selalunya diistilahkan dengan binatang. Unsa, betina, diistilahkan dengan binatang. Jarang kita sebut, jaranglah sebut, kadang-kadang tak sebut langsung. Lembu ni laki-laki perempuan. Siapa yang sebut laki-laki, confirm tak sihat. Saya pernah pergi satu seminar, satu pembentangan ketah kerja. Profesor apa nama je perempuan. Dia buat ceramah, tuan-tuan, tentang pengkelunan, kelun, kambing biri-biri itu dikelun. Dia kata sejarah kelun, binatang yang mula-mula dikelun ialah kambing biri-biri. Tapi sayangnya kambing biri-biri ini telah meninggal dunia. Oh, sesuai benar. Kambing biri-biri meninggal dunia, sesuai tak? Mati baru sesuai, tuan-tuan. Orang meninggal dunia, kambing tu mati. Tuan-tuan sembelih lembu kurban, sudah meninggal dunia. Lembu tu kalau hidup dia pun tergelak, tuan-tuan. Hai. Orang meninggal, lembu mati. Walaupun dia bukan Islam, kalau dia meninggal, tetap kita panggil dia meninggal. Islam mengajar dengan panggilan yang baik-baik. Kita kalau orang lain meninggal, sudah mampus ke? Jangan. Jangan guna perkataan mampus, tak sesuai sangat. Kita sekarang sama-sama Islam sebut lebih mampus lah. Jangan gunakan mampus, gunakan meninggal. Kita kadang-kadang bila dah tak setuju, bila dah tak baik, mampus digunakan. Ini masalah kita ni. Kalau dalam bidang politik tu, kalau dah menyampah habis-habis. Kalau baik-baik sangat-sangat. Kalau dah menyampah, mati pun sebut mampus. Bukankah doa, tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala sumpah tentang jantan dan betina, hayawan. Kenapa Allah Ta'ala sebut malam, siang dan hayawan? Allah sumpah jantan dan betina. Sebab daripada sinilah manusia boleh membuat zikra, peringatan. Manusia boleh membuat penilaian, manusia boleh membuat peringatan dengan alam. Mana ada manusia membuat peringatan dengan mikrofon? Ada Karamsing Walia buat peringatan dengan lampu, ibarat kipas yang tidak bernyala. Ada. Ibarat kipas yang tidak berpusing. Begitulah hati manusia. Ada, tuan-tuan? Tak sesuai langsung. Ada tak, tuan-tuan? Ibarat mikrofon yang berada di atas meja. Begitulah dengan kita. Tak ada, tuan-tuan. Karamsing Walia untuk TV3. Tak ada. Karamsing akan bercakap tentang alam. Harapkan pagar makan padik. Nampak? Apabila mendengar guruh di langit, air tempayan jangan dicurahkan. Apabila mendengar janji yang berhormat, jangan terus percaya. Kata dia, mak. Biasalah benda politik. Sabar-sabarlah dulu. Setiap peringatan tu, tuan-tuan, semuanya ambil pada alam. Sekali ombak melanda, sekali pantai berubah. Manusia ni belajar dengan hayawan, manusia belajar dengan alam. Nyaman sungguh pagi ini
dikena pula angin sepui-sepui bahasa. Manusia belajar dengan alam. Dengar guru ada peringatan dia, dengar hujan ada peringatan dia. Bila datang malam datang peringatan dia, bila datang siang ada pengajaran dia, bila tengok kepada binatang ada pengajaran dia. Pada binatang itu mewakili sifat-sifat kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perangai kamu ni manusia bermacam-macam perangai kamu. Allah sumpah dalam ini. Allah sumpah demi malam, Allah sumpah demi siang, Allah sumpah demi hayawan jantan dan betina. Sesungguhnya perangai kamu ni wahai manusia macam-macam ragam. Inna sa'yakum lasyatta. Banyak perangai tuan-tuan. Nak tengok perangai kita macam perangai binatang lah. Ada di hadapannya dengan pakaian jubah, pakai sorban besar, janggut pun panjang, nampak gayanya alim. Alim dia ya, alim kucing. Ada sebut alim rimau? Tak ada. Alim kucing. Ada orang yang perangai macam kucing. Baik di depan tuan dia, ikan pun tak dimakan. Dia cuik ikan ni. Tuan dia pergi ke dapur, kap dia larikan. Itu nama dia alim kucing. Baik ada makna. Tu Hak Piramli buat cerita Madu 3. Pakcik, kami datang ke rumah pakcik, pakcik dah berapa bulan tak bayar sewa. Tengok Sarimah balik, tak jadi kutip sewa, tak jadi. Tukar, itu bocor, tukar semua. Baik. Kan Sarimah kata dekat bapak-bapak dia, baik anak tuan rumah kita bapak ya, baik ada makna tu. Terus jadi nombor 3 punya isteri. Kita tengok pada kucing, tuan-tuan tengok pada buaya. Ada manusia yang perangai macam buaya. Mana ada buaya menolak bangkai? Dia balon, dia rembat peluang yang mana dia rembat. Halal pun haram, halal pun dia ambil, haram pun dia balon, kotor pun dia ambil, bersih pun dia sapu. Itu nama dia buaya. Dia melibah saja tuan-tuan. Mana peluang depan mata, ngap sekali. Nah, dia tak kira tuan-tuan. Apa janji masyuk? Janji masyuk. Kadang-kadang beli kapet masjid pun tipu. Dia pergi ke kedai Pakistan kapet, dia suruh tulis harga lain. Harga di kedai 10,000, diklaim dekat bendahari 12,500, 2,500. Masyuk. Itu buaya tuan-tuan. Yang saya tahu benda ni bila saya sendiri beli kapet untuk sekolah saya buat surau. Jadi Pakistan bertanya kepada saya, "Encik Ustaz." Dah encik Ustaz pula. Mau tulis berapa? Tulislah harga kita beli. Oh, okey. Sebab banyak orang suruh tulis lain-lain. Oh, ya ke? Dia beli harga lain, dia bawa resit tunjuk dekat AJK harga lain. Dengan masjid pun dia balon tuan-tuan. Itu namanya buaya tembaga, buaya darat. Nampak? Dia ambilnya sesuatu tu daripada sifat hayawan, perangai dia. Ada manusia yang perangai dia macam perangai lalat. Cuba tengok perangai lalat. Kerjanya mencari salah je. Cuba tengok lalat terbang, bangkai di hurungnya. Najis di hurungnya. Di hurungnya tempat sampah. Banyak lagi benda lain boleh hurung. Sampah juga yang lalat hurung. Ada manusia yang mata dia macam mata lalat, cari salah orang je. Datang masjid cari salah tu imam. Imam baca pendek, dia marah. Allahu Akbar. Inna a'taina je tu imam. Marah dia. Pendek gila. Dia dekut benar, bacalah panjang sikit. Dia tak tahu yang tu imam tu sakit perut, dah tahan dulu. Tu imam tu adalah sebab dia baca pendek. Tapi jenis lalat di belakang tu ramai. Aku nak sembahyang lah panjang sikit, pendek gila. Nanti besok tu imam baca ayat panjang, ni marah pula. Silap datang masjid ni panjang pula ni. Ini namanya mata lalat. Tak pernah cari betul orang, dia cari salah orang. Cari salah isteri. Isteri hidang nasi awal-awal pun salah. Janganlah hidang awal-awal sejuk tak sedap.
Bila isteri lambat hidang, cepatlah aku dah lapar. Lambat betul. Salah, semua salah. Itu namanya mata lalat. Suami balik awal pun dia marah. Suami balik lambat pun dia marah. Lambat awak balik, seletih tunggu awak. Awak tahu tak? Awak ingat saya jaga. Nak nunggu awak balik pukul 12 malam. Baliklah awal sikit. Letih jaga tau. Besok malam suami balik awal. Awal pula awak balik. Kita tak ada buat siap apa lagi. Buatnya suami tak balik. Jaga-jaga akak. Jangan jadi mata lalat mencari salah orang. Ada satu perempuan minta ubatkan suami dia. Tolong ubat ustaz, suami saya ni asal tidur berdengkur. Asal berdengkur tidur. Saya tak lena tidur ustaz, suami berdengkur. Saya jawab, akak bersyukurlah suami berdengkur. Sebab akak tahu bila dia berdengkur, maknanya suami akak ada sebelah akak. Ada orang tua tu lantak. Tidur. Ada. Biarlah kena tidur. Tarik selimut tidur ada. Berapa banyak isteri-isteri yang raba-raba suami tak ada. Kesian tidur seorang-seorang. Suami hilang tak ke mana. Dengan siapa pula lah suami tidur malam ni. Dia akak betul bersyukur suami berdengkur. Eloklah berdengkur lah abang, tak apa. Duduk tingkat bawah pun dengar suami berdengkur. Jadilah mata lebah. Mata lebah adalah mata yang mencari baik. Tuan-tuan buka surah An-Nahl ayat 67, 68. Allah sebut tentang lebah. Allah perintahkan lebah supaya membuat rumah. Rumah di atas bukit, rumah di atas pokok, dan membuat sarang di tempat yang manusia buat sarang. Allah suruh lebah buat. Allah wahyukan pada lebah. Yang pertama buat sarang di bukit-bukit Gunung Ganang. Yang keduanya buat sarang di pokok-pokok. Yang ketiganya buat di sarang yang manusia buat. Kemudian Allah kata, bertebaralah kamu wahai lebah, cari bunga-bungaan, bawa balik ke sarang kamu dan keluarkan satu benda yang sangat manis, sangat bagus, nama dia madu. Cubalah kita jadi madu, kita jadi lebah. Cari pengajian, datang masjid ni, tak ada pengajian subuh ni, pergi masjid lain pula. Sembahyang maghrib masjid ini, tak ada kuliah maghrib, tak motor, surau sana kan ada pengajian. Cari, jadilah mata lebah. Carilah kebaikan orang. Tok Bilal kita dah bertugas 30 tahun, cari kebaikan dia. Jangan cari dia napah sangkut. Biasalah 30, sekarang 78. Dah tu, kadang-kadang tak boleh tarik dah. Hayya ala solat. Letih benar dah tuan-tuan. Dah dicurinya napah tengah-tengah solat. Kita pun nak sesak napah dengar dah. Hayya ala solat. Nuak macam mana? Dah 70 lebih. Nuak kata apa? Semalam saya kagum dengan Tok Imam Masjid Abidin Taman Skudai semalam. 85 tuan-tuan. 20 rakaat jadi imam. Semayang tarawih, tak ganti orang lain, dia seorang aja, Lone Ranger je tu. 85 sihat walafiat, mata tak pakai spek mata, telinga tak ada pekak, badan tegak, boleh ingat ayat Quran banyak. 85, 20 rakaat jadi imam. Kita umur 25, 8 cabut. Doa pun cabut sampai Sultan Johor tegur. Habis-habis semayang terus bangun. Sultan pun kena tegur. Janganlah terus bangun, berdoa lah sikit. Sombong berbenar kita ni. Tak adanya berdoa dengan Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut di situ perangai binatang ada pada kita. Cuba tuan-tuan tengok, ada manusia yang perangai dia macam babi. Babi ni hanya tahu beranak tapi tak reti bela anak. Anak punya banyak tapi tak kenal pun. Kamu anak aku ke? Tak kenal kan? Ada orang yang perangainya macam ikan haruan, dia makan anak dia sendiri. Dia makan anak dia sendiri. Ada orang yang macam itu, dia rogol anak dia sendiri, dia bunuh anak dia sendiri. Ada manusia yang berperangai macam burung. Pagi-pagi keluar cari rezeki, petang-petang malam-malam baru sampai. Nama dia burung. Ada orang yang macam kupu-kupu. Hinggap sana, hinggap sini, hinggap sini. Siapa yang sudi hinggap, dapatlah RM30 sekali hinggap. Jadi pelacur, nama dia kupu-kupu malam. Bersaing pula, persaingan hebat. Wartawan malam bila kupu-kupu malam ni.
Macam mana sekarang bisnes kurang sikit lah, persaingan hebat kita. Jadi pelacur pun bersaing, tuan-tuan, dia tahu lah. Ini nama dia kupu-kupu. Sebab itu Allah Ta'ala sumpah perangai manusia ni macam-macam. Kadang-kadang dia suka tanya benda yang tak ada. Dia masuk kedai makan, pergi tanyanya kedai makan benda yang tak ada. Kak, ada jual kapas tak? Saya jual nasi lemak, kapas tak ada. Dia suka tanya benda yang tak ada. Yang benda ada dia tak nak beli. Itu perangai orang manusia ni. Perangai dia kecoh je. Ada perangai yang bawa mulut, nama dia burung murai. Bawa pop. Ada jenis macam itu. Ada yang jenis anjing. Kita dah tolong dia, dia tengking kita balik. Kita bantu dia, dia gigit kita balik. Kita tolong dia lepaskan daripada masalah hutang, dia tipu kita balik. Itu macam anjing. Bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Bila kita lepaskan dia, dia salak kita balik. Ada orang yang macam itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sumpah di sini manusia ni, tuan-tuan, perangainya macam-macam. Anak kita perangai macam-macam. 5 orang anak kita, mana perangai serupa? Yang sulung sekarang ni pun kerja alung, ngutik hutang kerja dia. Kadang dia kerja orang, kadang-kadang orang kerja dia. Perangai berbeza. Yang kedua tu pula ustaz. Ustaz kerja dia berzikir. Siapa tu? Ustaz. Sampai semayang Jumaat pun imam baca khutbah dia, subhanallah. Kesian, tuan-tuan. Mana boleh berzikir masa imam baca khutbah? Letaklah tasbih dalam poket, dengarlah khutbah. Ini tidak, subhanallah. Jadi kalau boleh jentik telinga, tuan-tuan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak dijadikan dalam satu masa 2 hati. Satu masa nak dengar khutbah, satu masa lagi nak berzikir. Mana mahunya? Zikir tak dapat, khutbah tak dapat. Letakkan tasbih di bawah, dengar. Dan tu imam pun bila jumpa orang yang macam tu, tegurlah. Pegang tongkat. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala. Tengok ada orang bercakap, zikir, tegur. Tuan Haji, bila buat khutbah, bila mendengar khutbah, jangan buat kerja lain. Duduk diam. Agak-agak tu imam berani tak? Ya, tengok satu orang bagus punya tidur, relax, asal khutbah tidur. Kalau tidur tu khutbah. Cuba tu imam tegur dia, Tuan Haji, sekarang waktu khutbah tidak sesuai untuk tidur, sila bangun, ubah tempat lain. Agak-agak Haji Din tu nak tidur tak? Minggu depan di antara 2 je, sama ada tak tidur atau tak datang terus, itu je. Dia tukar masjid lain. Nyampah aku ke imam tu, ada tegur aku direct, habis tu tak nak tegur macam mana, tuan-tuan. Sebab tu kita kena, Tok Imam kena berani, Tok Bilal kena berani, Tok Siap kena berani. Nak menegur orang ni semua orang kena buat. Kalau ustaz saja tegur orang tak cukup. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seluruh kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik. Siapa dia umat yang terbaik? Yang menyeru ke arah kebajikan, mencegah kemungkaran. Kalau semua orang bergerak sebagai pendakwah, kalau semua orang bergerak sebagai mubaligh, tegur dan tegur dan tegur dan tegur, masyarakat jadi baik. Sekarang ni kenapa tak tegur? Aku bukan jatah kuasa masjid, buat apa aku tegur? Ditengoknya air tak tutup, pipe tak tutup, keluar je air. Jenis cari salah orang. Cuba tengok ni, macam mana bil air tak banyak, tak tutup. Apa ni? Dia pun start motor balik. Tutuplah. Janganlah cari salah orang. Kadang-kadang budak-budak yang main, kadang-kadang plastik, benda pun plastik kepala paip tu. Hari tu tembaga sudah hilang, itu yang ganti plastik. Bila plastik, bila kepak kuat sikit, patah lah. Tapi kadang-kadang kita susah hati juga, prihatin terlebih pun salah juga. Siapalah yang tak tutup paip? Rupa-rupa paip tu dah patah. Bila dia pulas melambung air, oh sudah, lari dia. Tok Siap nampak pula, rosak lari pula. Padahal bukan dia buat, orang sebelum dia. Itunya orang malas nak tolong. Tuan-tuan, nak jadi rakyat prihatin tu payah.
Dia nolong aja lalat dia copnya sebagai pemecah kepala pahit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham di sini manusia ni banyak perangai. Bila manusia ni banyak perangai, banyak ragam. Bila manusia banyak ragam, banyak perangai, kita kadang-kadang ni tuan-tuan jadi susah dengan perangai orang. Kita jadi payah dengan perangai anak-anak. Saya ni penceramah, saya ni motivator, saya juga ustaz. Tuan-tuan ingat saya tak ada masalah ke? Berlambak-lambak masalah saya. Saya dapat panggilan, telefon, SMS sehari tak kurang 100 tuan-tuan. Punya banyaknya. Ni saya tutup handphone. Saya buka kan banyaklah masuk tu. Macam-macam soalan dia. Ustaz, ya. Di mana kedai bekam? Manalah saya tahu di mana kedai bekam. Tanya aku. Kedai bekam pun tanya saya apa ni tempat. Semalam saya dapat 3 mesej minta tolong carikan jodoh. Ustaz, tolong carikan jodoh untuk kawan saya umur 26 tahun. Banyak. Yang sekarang ni stok yang paling ramai orang perempuan. Banyak stoknya tuan-tuan. Jenuh cari ni, tolonglah Ustaz, tolonglah. Yang paling muda 19 tahun, yang paling tua 66 tahun. Minta tolong cari jodoh. Tu pun satu hal juga nak nolong orang. Satu makcik datang, Ustaz, kalau boleh carilah suami untuk makcik orang. Makcik pun nak juga. Sunyi Ustaz. Jadi siapa yang berhajat eloklah. Umur 66 ya, pencin cikgu kemas. Tak ada bohong betul tuan-tuan. Masalah kita ni. Kadang-kadang orang hutang tak bayar, kadang-kadang suami panah baran, kadang-kadang isteri cepat merajuk. Kadang-kadang kita ni berhadapan dengan masalah mak mertua, masalah dengan mak, masalah dengan adik-beradik. Semua orang ada masalah. Ada orang yang kena buang kerja. Kerja kilang ni kerja sebulan tutup. Kerja kilang lain pula udah bosnya mati pula. Kerja kilang lain pula udah kena potong pula elektrik tak bayar. Seksanya kerja, ya Allah. Macam mana nak jadi hidup senang? Ada orang yang kerja siang sampai tengah malam, tapi masih lagi tak boleh hidup dengan senang. Hutang berkarat-karat, melipat-lipat hutang. Ada orang yang anaknya cadang tak nak anak ada Ustaz, datang juga anak Ustaz gitu. Dah 8 dah anak. Jadi lagi. Nak buat macam mana Tuhan bagi? Semua orang dia tak faham rezeki Tuhan bagi. Kamu bukan tu lepas mengandung tu. Tahu ini mengandung lagi. Itu dia tak tahu. Rezeki Tuhan. Pantang sentuh, asal sentuh jadi, asal jadi sentuh. Tapi Tuhan Maha bijak. Allah bagi senang, Allah bagi senang mengandung, senang beranak untuk dia. Allah Maha adil. Allah Maha adil. Tu yang dia bersalin tu. Dia bersalin tu keluar ambulans atas troli tu dia bersalin. Di hospital. Tak sempat dibawa masuk dalam bilik bersalin. Orang punya ramai tengok. Yang ada handphone kamera juga duk ambil gambar. Hebat tuan-tuan. Masuk dalam bilik tu nangis dia. Nurse kata sabarlah kak. Taklah mudah sangat bersalin, kadang-kadang malu juga, tak ada nyempat-nyempat bersalin. Orang tengok malu tadi, geram ni tadi. Biasalah kak, orang lain lagi teruk kak. Yang tahun lepas kak, dia bersalin depan pintu pagar hospital, lagi ramai tengok. Akak kira okey lah tadi. Yang tahun lepas tu pun akak juga, kata dia. Dah 2 kali dah. Satu depan pintu pagar, satu keluar ambulans. Semua orang kita ni ada masalah tuan-tuan, masing-masing lah. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari kesenangan, ada orang tak ada duit, masalah tak ada duit. Ada orang yang ada duit, masalah ini. Ada orang tak ada suami, masalah ini. Ada orang ada suami, masalah ada suami pula. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita apakah jalan-jalan rahsia-rahsia untuk kita jadi senang.
Cuba tuan-tuan tengok pada setiap hari Jumaat berapa banyak masjid-masjid yang orang letakkan flyers, yang orang letakkan risalah-risalah. Bagaimana ingin menjadi jutawan. Cuba tuan-tuan tengok dalam surat khabar hari ni. Semuanya yang artis jual ubat, tunjuk iklan ubat, gunakanlah. Yang kawan ni pula tunjuk kereta, dia ejen jualan langsung. Bagaimanakah anda nak menjadi seperti saya? Nampak? Semua nak jadi kaya belaka. Cuba tuan-tuan baca ni. Tuan-tuan hanya ikut 3 benda ni, tuan-tuan jadi senang. Ada masalah tuan-tuan boleh selesaikan, tidur tuan-tuan boleh selesaikan, hidup tuan-tuan boleh selesaikan, balik rumah rasa tenang, datang masjid rasa seronok, pergi kerja rasa tenteram, bila duduk dengan isteri dan anak-anak rasa aman, bahagia. Apa cara dia? Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa di kalangan kamu yang rajin memberi. A'ta ni maknanya memberi, rajin bersedekah. Yang kedua, wattaqa, barang siapa yang bertakwa. Dan barang siapa yang rajin berderma, rajin bersedekah. Itu syarat nombor 1 nak jadi tenang. Syarat nombor 1 nak jadi senang dan tenang dan mudah. A'ta. Pagi ni tak ada lagi edar tabung. Mana ada orang edar tabung lagi? Walaupun tak ada edar tabung, carilah tabung. Ada tabung masjid, ambil duit masuk. Jangan keluar gitu aja. Kamu tak ada derma ke dekat masjid? Dia orang tak ada edar tabung. Tak ada edar tabung, carilah. Ada tabung duk cokong. Mana boleh tabung tu jalan? Pakcik derma, pakcik melainkan orang bawa. Ada ke marah ke tabung? Dah tabung tak minta. Macam mana aku nak bagi? Memang tabung bukan ada suara. Kamu yang ada kaki, kamu yang ada tangan, panjangkan tangan. Bukan panjangkan tangan mencuri, panjangkan tangan menderma. Pendek tangan baru mencuri, panjang tangan menderma. Bila tabung berjalan, tabung nampak? Tangan panjang tak? Mencuri baru pendek tangan. Pergi duduk belakang, tepuk ni pukit ke batu, pak, sagut, rebut, ragut semua. Dia pendek tangan. Jarang tuan-tuan orang mencuri panjang tangan. Bawa duit, jarang tuan-tuan. Dia meragut dekat-dekat, pergi dekat pak, dia tarik. Itu nama dia pendek tangan. Yang pertama sekali sedekah. Rajinlah bersedekah tuan-tuan. Tuhan mudahkan kita. Kita nak dapat projek, kita di sini businessman, rajinlah sedekah. Jangan bila dapat projek baru sedekah. Sebelum dapat projek sedekah dah. Anak yatim dibantu, fakir miskin dibantu. InsyaAllah Tuhan lorongkan rezeki pada kita. Banyakkan menderma. Ini tidak tuan-tuan, kita kadang-kadang menderma tu pun ada sebab. Kadang-kadang menderma tidak ikhlas. Nak nama ditulis di whiteboard, di papan hitam, baru kita nak derma. Kalau besar-besar 1000 tulis nama. Kalau RM1 hamba Allah. 1000 tulis nama saya ya. Tulis 1000. Cuba RM1 nak tulis nama je, tak bayar lah. Halal lah. RM1. Tuan-tuan kalau nak jadi senang hidup, tenteram hidup, ceria hidup, walaupun miskin, rajin bersedekah. Sebab tu Nabi kata 3 orang yang paling aku suka, 3 orang yang paling aku benci. Yang Nabi suka siapa? Kata Rasulullah, yang aku suka ialah orang yang rajin bersedekah. Allah suka. Tuan-tuan datang pagi ni bawa nasi lemak, Allah suka. Ini kita tak bawa apa, yang kita tanya dia, ada nasi begini, kerja dia tanya, cuba dia bawa, confirm ada. Cubalah jadi orang yang bersedekah. Kamu bawa nasi 10 bungkus, aku 10 bungkus, kamu pun 10 bungkus, udah 30 bungkus. Akhirnya ramai boleh makan. Inilah nama dia a'ta, memberi dahulu. Nanti Tuhan murahkan rezeki. Nabi kata orang yang aku suka ialah orang yang bersedekah, dan yang paling aku suka orang yang miskin bersedekah. Saya nak sedekah apa ustaz? Saya pun susah. Walaupun dia susah, dia boleh bersedekah. Paling Nabi sayang. Yang kedua kata Rasulullah, yang aku tak suka, yang aku suka ialah orang yang tidak sombong. Nabi suka orang yang tidak sombong, walaupun dia bukan orang Ipoh.
Selalunya orang Ipoh je tak sombong. Ipoh Mali ya, tak sombong lah. Nampak? Itu Ipoh. Walaupun dia orang Kulai, dia tak sombong. Allah sayang, Nabi sayang. Nabi lagi sayang orang kaya yang tidak sombong. Nabi lagi suka orang yang kaya tapi tak sombong. Kaya dia, pangkat besar dia, duit berjuta. Juta rupiah, punya banyak duit. Subhanallah, ya Allah. Banyak duit dia tapi tak sombong, rendah diri. Tak tahu dia jutawan. Itu paling Nabi suka. Yang ketiga yang Nabi suka orang yang berbuat ibadat. Dan Nabi paling suka kalau anak-anak muda yang datang berbuat ibadat. Saya tengok pagi ni separuh jemaah kita semua anak muda. Subhanallah, hebat masjid tuan-tuan ni. Anak muda separuh. Kalau anak-anak tua datang ke masjid, tak heran apa lagi tempat dia nak pergi anak-anak tua. Kalau anak-anak tua nak pergi mana tuan-tuan? Nak tengok wayang, renting je lah. Mata pun tak nampak dah. Apa dia tulis ya, tak nampak. Anak-anak tua tempatnya masjid. Tak heran kalau dia boleh datang 5 kali sehari. Tetapi kalau anak-anak muda boleh sampai subuh SPI dah sampai. Tuan-tuan faham subuh SPI? Orang Batu Kurau, orang-orang belah-belah utara dia sebut kalau subuh tu subuh SPI. Saya tanya dekat satu opah, kenapa sebut subuh SPI? Sebutlah subuh Ismail ke, subuh Ibrahim ke apa ke? Entahlah ustaz, subuh SPI. Tuan-tuan subuh-subuh ni cuba tuan-tuan tengok anak-anak kita yang muda-muda datang. Padahal anak-anak muda ni lepak di atas katil, tidur di atas katil, tak bangkit subuh, biasalah. Tapi anak-anak tuan-tuan boleh datang, masya-Allah. Biarlah dia datang pakai seluar jin, janji dia datang. Jangan jin koyak sudah. Seluar jin tuan-tuan cerita Isra' Mi'raj. Seluar Isra' Mi'raj. Bila Nabi nak naik ke langit, jin kejar. Nabi baca doa, jin jatuh tersungkur. Jin bangun lagi kejar. Nabi baca doa, jatuh lagi jin. 3 kali jin bangun. Jin pun fed up, dia buka seluar, dia buang. Itu yang taruh ke bumi, nampak seluar jin koyak lutut. Minta maaf lah yang nak pakai seluar jin ni tuan-tuan. Tapi kalau tak koyak tak apa, tak ada salahnya. Tuan-tuan, bila kita fikir-fikirkan tuan-tuan, anak-anak muda ni Nabi paling sayang. Sebab tu saya suruh banyak kali dalam CD saya kata, jawatan kuasa masjid kena lantik Bilal muda. AJK masjid kena lantik Bilal muda daripada kalangan anak-anak muda, sebab dia boleh tarik kawan-kawan dia datang sembahyang. Kalau boleh tarik mak motor tu, mak motor yang duk naik motor tayar satu gitu lah, yang belakang tu pun tidur kepala kena tanah, nak balance dia punya tu, tuan-tuan tahan dia. Hebat korang, engkau orang hebat ni, tayar 2 pun pakai 1 je. Biasalah pakcik, dasar berjimat cermat. Bila pakai tayar belakang, haus tayar belakang je. Nanti bila dah haus tayar belakang, kita pakai depan pula, tunggik belakang pula kata dia. Oh gitu. Budak macam inilah yang tuan-tuan kena tarik. Kena tarik. Tuan-tuan di sini yang jadi tabligh, tak payah keluar tinggalkan karya. Tak payah tinggalkan. Tuan-tuan tarik orang sini je. Isteri tak payah tinggal, anak-anak tak payah tinggal. Tuan-tuan tarik orang sini je. Dan biro dakwah, kena buat satu biro dakwah, kerjanya menarik orang ke masjid. Siapa ketua bironya? Orang tabligh lah. Lantik Din tabligh. Din, kamu kerja kamu tarik orang ke masjid. Din tabligh je lah pergi. Tarik orang anak-anak muda ni. Demo boleh buat, tuan-tuan tak boleh buat macam tabligh. Kita kena tabik dekat tabligh. Ustaz yang ceramah tu pun tak boleh tarik orang. InsyaAllah malam ni kita ada ceramah sikit, InsyaAllah tolong datang. Ada tuan-tuan boleh buat? Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh buat, tapi orang tabligh kita kena hormat demo. Demo sanggup buat. Datang rumah-rumah, kadang-kadang bapak lari, anak jawab. Adik, ayah ada. Ayah ada, tapi dia suruh cakap tak ada. Ayah tu, rosak anak punya program. Dia cukup benci dekat tabligh. Benci buat apa tabligh? Dia mengajak orang ke masjid, apa salahnya? Tak salah dia. Tetapi lagi cantik kalau tabligh itu melantik orang-orang, memanggil orang di sekelilingnya dahulu. Lagi cantik.
Dia pergi, hari ni aku nak pergi rumah Pak Leman, nyembang dengan dia, tarik ke masjid. Besok rumah Pak Leman pula. Hari ni Leman, besok Leman, kan senang. Hari ketiga Almond London pula, pergi tuan-tuan, tarik orang. Cakap elok-elok bahasa kita. Bahasa Malaysia lah paling sedap. InsyaAllah tuan, saya jemput tuan malam ni ada forum sempena Maulud, besok ada Maulidur Rasul. Jemputlah tuan datang, insyaAllah. Kan cantik. Tak payahlah nak tiru slang-slang bahasa lain. Saya dah kena sekali hari tu. InsyaAllah malam ni, insyaAllah kita ada sedikit, insyaAllah. Saya kata memang malam ni pun saya kena pergi masjid sebab malam ni saya bertugas. Tuan nama apa tuan? Saya Ustaz Kazim, tugas imam masjid. Iya ke? Minta maaf Ustaz, minta maaf. Silap tabligh, pergi tabligh rumah imam. Saya tanya dekat dia, asal mana? Saya asal Bota Ustaz. Oh, Bota orang Malaysia lah. Orang Malaysia apa cakap insyaAllah, insyaAllah. Kenapa cakap insyaAllah, insyaAllah? Cuma sebut insyaAllah. InsyaAllah tu boleh tu, insyaAllah. Ni insyaAllah, insyaAllah. Itu bukan kita punya. Orang Melayu lah lidah yang paling sedap sekali bila cakap Arab. Cakap orang putih pun sedap, cakap Arab pun sedap. Yang kita nak telor-telor pasal apa? Kena buat. Bila tuan-tuan panggil mak rempit, kepala itu, bro. Kena panggil bro, mana boleh panggil yuk. Yuk kalau orang parit boleh lah, yuk. Dia panggil bro. Hello bro, saya dari Jatang Kuasa Masjid. Saya nampak suara kamu sedap lah bro. Bila kamu menjerit menyanyi lagu tadi sedap. Saya cadang nak lantik kamu jadi Bilal. Dia betul pakcik. Nampak? Woi, pakcik nak lantik aku Bilal lah. Cayalah bro. Nampak? Nampak tak tuan-tuan? Dia pun sonok. Dia panggil, woi Brooks, Brooks. Dia ada X pula di belakang. Bila dia dilantik jadi Bilal, tuan-tuan ajar dia 5 lagu bang. Kamu subuh lagu ini tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini subuh. Ayat ni, ini apa? Barulah buat. Kamu bertugas hari Jumaat ni. Agak-agak tuan-tuan dia bagi tahu tak dekat kawan-kawan dia. Woi, hari Jumaat ni aku bertugas ha. Ya ke mat? Betul lah. Agak-agak mak rempit dah tawar lah. Mak-mak rempit tu semua dah tawar. Sebab nak tengok kawan dia azan, duduk saf belakang relax. Saf nombor 5. Bila kawan tu azan semuanya bangga. Tak sangka ya. Caya. Barulah penuh masjid dengan anak muda. Ini bila anak muda nak azan, anak tu halo pula. Tak rosak mikrofon tu. Baru nak pegang mic ya, rosak-rosak banyak tangan rosak. Duduk dia diam. Hei, kata dia. Hei ya Allah, udah azannya macam P.Ramlee tuan-tuan. P.Ramlee bukannya boleh berazan, dia suara dia naik suara dia, tune dia rendah. Tu yang bila azan cerita Semerah Padi tu tidur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur kita. Kita tengok Semerah Padi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut kita. Saya pergi malam mula-mula saya masuk satu kampung Sepindah. Nak pergi semayang subuh. Bila keluar rumah bawa anak saya, laki-laki. Anak saya melompat masuk dalam rumah. Pak saya apa kamu lari? Tu bunyi apa ayah? Bunyi azan lah. Rupa-rupanya ya Allah. Teruk azannya. Allah. Saya takut. Saya menaik takut. Betul ke? Saya tak jadi semayang dekat surau rumah saya. Saya cari mana menyentuh imam ni. Saya pergi semayang. Saya dengar sendiri tuan-tuan. Saya jumpa lama dia jemput saya mengajar. Saya tanya Tok Pengurusi, kenapa bagi pakcik tu azan? Dia kata, Ustaz, pakcik ni bila dia pegang kunci bilik Bilal, orang lain tak boleh pegang. Pukul 5.30 dia sampai, dia masuk, dia kunci dia dalam. Masuk waktu dia azan. Kami nak buat macam mana Ustaz? Nak buat macam mana? Itu dia ada boleh dia azan, tapi betul kan? Oh Allah, lari orang. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Dia dulu driver kereta api Ustaz, memang tersungguh sekejap belakang, kejap ke depan. Terbawa-bawa lah Ustaz, kata dia. Ini pun salah. Manusia yang Nabi benci ialah yang pertama orang yang bakhil.
Dan Nabi paling benci orang kaya yang bakhil. Dia ingat dia kaya tu dia saja-saja kaya ke? Allah yang bagi. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong orang miskin. Allah bagi dia kaya supaya dia tolong anak yatim, dia tolong masjid, dia tolong. Duit berjuta bagilah dekat masjid ni, pasang ikon. Barulah selesa orang datang semayang tarawih. Ini kadang-kadang semayang tarawih peluhnya sampai ke perut. Kita ingat air kencing meleleh, rupa peluh. Hangat kata dia. Bagi ikon. Apa yang tak ada, janda yang tak ada duit, bagi dia. Cuba tengok Ali bin Husin bin Ali bin Husin bin Ali bin Abdul Talib, cucu kepada Sayyidina Ali. Masa dia mati, bahu dia ni lebam. Orang mandi mayat, bahu ni lebam. Pasal apa lebam bahu dia? Dia pikul barang di atas bahunya. Dia kata Ali bin Husin ni orang kaya, mana ada dia duk pikul beras, pikul gandum, mana ada dia buat? Rupa-rupanya tuan-tuan, Ali bin Husin bin Ali bin Abi Talib, kerja dia ialah pagi-pagi dia angkat guni, dia letakkan gandum atas rumah orang, letakkan gandum depan pintu rumah janda-janda. Bila janda buka pintu, ada gandum. Siapa ngantor ni? Orang masuk makan. Itulah kerja dia. Hari ni rumah sana, hari ni rumah orang sini. Bila dia mati, barulah gandum tidak terdapat di hadapan rumah janda-janda. Barulah janda tahu rupanya Ali yang bubuh. Punya hebat tuan-tuan. Kita sekarang kalau nak derma tu macam mana? Nak derma sekarang bawa bendera tuan-tuan, siap dengan vest lagi, lambang belakang kiri kanan lagi. Makcik jangan lupa nanti pangkah yang ini ya. Udah hilang sifat keikhlasan kita. Yang makcik tu pun dapat 2 beras kampik, itu pun dikomplainnya beras aja gitu dia. Inilah sifat yang Nabi benci nombor 2, orang yang sombong. Lagi-lagi Nabi benci orang miskin yang sombong. Lagi Nabi benci. Udahlah semakin berlagak pula. Yang ketiga yang Nabi benci, orang berbuat maksiat. Lagi-lagi Nabi benci orang tua yang berbuat maksiat. Udah 74 duk gagah cari pelacur lagi. 74 udah warga emas. Pelacur tu pun warga emas 57. Tuan-tuan, saya ada satu sahabat, dululah dia tangkap pelacur ni RM10. RM10 kena tangkap. Makcik-makcik umur 50 je dia pelacur. Cari warga-warga luar. Tak mana sengket-sengket RM10 lepas sesak jadilah kata dia. Kena tangkap, dibawa ke Jabatan Agama. Dia tanya makcik, anak ada tak? Ada. Anak-anak tak tolong ke bagi duit yang makcik jual badan ni? Anak tak tolong. Kalau tolong makcik tak meniaga kata dia. Tu yang makcik meniaga kecil-kecilan tu. Haru biru tuan. Yang meniaga kecil-kecilan kata dia. Baik, yang kedua, nak jadi manusia yang tenang, wattaqa. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, baru jadi tenang. Bila kita semayang, kita tenang. Bila kita puasa, kita tenang. Bila kita tengok Kaabah, kita tenang. Bila kita buat umrah, buat haji, kita rasa tenang. Manusia yang banyak duit, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang. Anak yang ramai, kalau dia tak bertakwa kepada Allah, dia tak tenang pun. Sebab itulah lawyer Michael Jackson masuk Islam. Lawyer Michael Jackson tu masuk Islam dia. Hari ni masuk Islam, hari ni juga boleh tengok Kaabah. Tengok je Kaabah menangis terus. Padahal dia baru sehari masuk Islam. Macam mana yang dia boleh masuk Islam? Bila dia melawat Arab Saudi, dia pergi melawat di Riyadh, dia pergi melawat di Jeddah, bandar pelancongan Jeddah. Orang yang bawa dia berjalan tu, pemandu pelancong tu, sampai tengah jalan berhenti semayang. Dia duduk dalam jeep, dia tengok pemandu pelancong dia 2 orang semayang berjemaah di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Dia tengok tu rasa tenang. Bila dia rasa tenang tengok, macam mana kalau dia semayang? Hari berikutnya dia pergi semayang Jumaat. Dia tengok orang semayang Jumaat. Lepas-lepas semayang Jumaat pakak berpeluk bersalam. Dalam agama Kristian tak ada macam ini.
Akhirnya dia bercakap pada pemandu pelancong dia, saya nak Islam, balik sembahyang Jumaat. Hari ini masuk Islam, dapat surat sebagai seorang Islam. Hari ini juga pergi buat umrah, pergi ziarah Kaabah. Barulah dapat ketenangan. Ini dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di sini yang mana tak tenang, ada masalah, dekatkan diri dengan agama, insya-Allah tenang. Anak-anak tuan-tuan yang hyperaktif tunggu tengok tu nama hyperaktif nombor di luar. Tu duk melompat sana, melompat sini, tuan-tuan tengok. Saya nampak, tuan-tuan tak nampak apa? Tengok dia bukan sedar. Saya cakap tu nampak seorang lompat, seorang terjun. Tuan-tuan nak bagi baik anak-anak tuan-tuan tu dengan jalan agama. Suami akak-akak hyperaktif, melompat sana melompat sini, suruh dia dekat dengan agama. Isteri ada dah di rumah dah, duk cari perempuan di luar. Yang isteri duk tunggulah, tapi dia duk cari perempuan di luar. Projek sana, projek sini, bawa sana, usung sini, jual rumah dia belanjakan pada perempuan, jual rumah dia belanjakan pada pelacur. Ada yang jual rumah, duit yang dapat begitu banyak dihabiskan untuk anak ikan. Anak ikan. Akak-akak tahu ke anak ikan? Anak ikan tu jantan, laki-laki yang lembut-lembut tu namanya anak ikan. Dibelanya anak ikan. Anak ikan nak laptop bagi, anak ikan nak motor bagi, anak ikan nak alat gincu bagi. Tu anak ikan lah. Getik dulu tuan-tuan tengok. Zaman sekarang ni anak ikan ramai, hangat. Jantan tu tuan-tuan, tapi cara kipai hangat gitu dia. Sepak pun tahu kan. Allah Ta'ala jadikan kita laki-laki lah. Hangat betul lah. Aduh, hangat. Itu baru nama jantan. Ini tidak hangat. Getik. Subhanallah. Tuan-tuan kalau ada anak macam itu, paksa dia masuk PLKN, paksa dia masuk kawat, paksa dia masuk bomba. Bila dia pegang api, bila dia pegang pipe tu, baru dia jadi keras. Ini udah anak tu lembik, tuan-tuan suruh dia belajar masak. Haru pula. Man, Imam belajar masak ya. Okey, dia perempuan dia hari ni melompat. Apa, udah. Faham ke? Tak faham sudah. Yang ketiga, kalau tuan-tuan nak jadi orang baik, orang yang Allah Ta'ala tolong, wasaddaqa bil husna. Hendaklah tuan-tuan bercakap yang baik-baik, membenarkan yang baik-baik. Jangan maki orang, jangan sebut yang buruk-buruk pada orang, jangan fitnah orang, jangan kutuk orang. Kalau tuan-tuan hidup macam ini, kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan kamu untuk jadi senang. Jangan cari paksa dengan orang, jangan tuduh yang bukan-bukan, jangan bergaduh dengan orang, jangan fitnah dia, jangan ngumpat dia. Allah tolong tuan-tuan. 3 benda ini. Banyakkan bersedekah, tuan-tuan banyakkan semayang, tuan-tuan banyak berbuat baik pada orang. 3 benda ni kalau jadi amalan tuan-tuan, Allah lapangkan hidup. Hutang boleh selesai, hidup boleh tenang, ada anak-anak yang menyeronokkan. Jangan ngumpat orang, jangan ngumpat, biarlah dia tuan-tuan. Kita tengok rumah dia merah biru, merah menyala rumah dia cat, jangan ngumpat dia, biarlah rumah dia. Ini bila lalu, ya Allah, merah gila, bodoh betul, macam tak ada orang lain. Lantaklah, kan itu rumah dia. Bukannya dia minta duit kita nak cat rumah. Habis tu Ustaz, silau mata Ustaz. Ustaz faham tak Ustaz? Bila selalu tu sakit mata Ustaz, rumah warna merah, biarlah. Agak-agak lalu depan rumah dia tutup. Jangan ngumpat. Kalau tuan-tuan datang rumah saya 14 color tuan-tuan. Pagar saja 3 color. Tiang tu setiap satu tiang warna lain-lain. Dinding warna lain, yang ni warna lain. Tingkap jenang warna lain, atas warna lain. Pagar tu warna lain, pintu pagar tu 3 color, pagarnya 2 color. Hari tu datang 2 orang nak daftar anak. Nak daftar anak tadika, kata dia. Astagfirullahaladzim. Ini bukan tadika, dia rumah saya kau. Dia perasan rumah tadika. Saya kata tadika ni kalau ada Mickey Mouse baru tadika. Saya bukan tadika. Lantaklah dia warna apa pun, kan rumah dia. Buat apa kita ngumpat? Kita suka ngumpat orang. Bila orang jemput kenduri makan, bukan ngumpat. Ini bila makan nasi rumah kenduri, ngumpat tengok pengantin. Allah, gelap gila, ngap.
Kita ngumpat suami dia, isteri cerah, suami gelap. Ya Allah, mana dah jumpa tu? Bukan orang suruh makan aja, jangan ngumpat. Ini tidak, dia lengok-lengok kepalanya, pergi menang masuk dalam bilik pengantin. Nak ke mana tu Kak? Nak tengok bilik pengantin. Sibuk je tuan. Pergi dah makan kat luar tu dah, lengok-lengok jalan tu. Tengok dia buka pintu, langsingnya udah cantik, warna hijau muda. Ini pula salah, warna biru. Mana matching biru dengan hijau, kata dia. Sibuk je tanya tuan-tuan. Lantaklah orang pun cekelat ke apa ke. Tuan-tuan jangan ngumpat orang. Bila tuan-tuan ngumpat orang tahu, orang tak suka dengan tuan-tuan. Jangan buat. Kalau dia beli kereta, puji kereta dia. Cantik kereta kamu, Mat. Cantiknya, ya Allah. Pandai kamu pilih. Kan bagus. Ini kutuk kereta hamba Allah. Ini kereta yang kamu beli semalam ni, Mat. 20,000 je ni. Bodoh betul. Ini dalam 15, tak sampai 12 pun boleh dapat. Kamu tengok sini kemik, tengok ini pintu cat lain ni, warna lain pun nampak. Macam mana 20,000? Better you sell it lah, Mat. Hai, dahsyat tuan-tuan. Kamu tengok, dia buka dalam pula. Tengok, aircon pun tak sejuk dah, Mak. Apalah, jangan cakap macam tu, kecil hati dia. Puji dia. Ya Allah, sport rim macam ni, Mak, orang tak pakai, Mak. Tapi ni yang mahal ni, Mak. Kawan saya sport rim macam ni, buat ni, tukun ni, Mak. Sebab tu mahal. Pandai kau pilih, Mak. Elok kereta kamu cantik, Mak. Oh, pandai. Pegang ke atas dia pula. Atas pun tak ada terjejah. Pasang radio pula. Oh, radio pun okey. Bagulah, Mak. Dalam hati kata, mahal gila. Barulah dia bangga. Ustaz Kazim puji kereta dia. Ini tuan-tuan suruh jual kereta tu. Kutuk daripada exhaust sampai ke depan. Cuma tengok exhaustnya, besar ini ni, besar gila. Mak, minyak kuat ni, Mak. Dah. Masuk kusen belakang pula. Kamu tengok kusen ni, nampak? Lembek, nampak dah, lembek. Tak betul. Agak-agak dia suka tak? Kawan dah bayar cash 20,000. Tiba-tiba kereta pula tak boleh start. Minta tolong tolak lagi pula. Tak frah dia. Sampai-sampai di rumah, anak pula sambut menangis. Dia sepuk anak seorang-seorang. Hanya kerana paksa kereta, tuan-tuan ni. Sebab tu bila orang ni, tuan-tuan, kita banyakkan puji dia. Banyakkan puji, banyakkan senyum bila jumpa orang. Jangan jumpa orang masam. Jumpa dengan senyum. Letih ke senyum? Cuba tuan-tuan fikir, senyum ni letih tak? Tak ada letih. Senyum je. Tapi pastikan ada orang. Ya, tuan-tuan nak senyum tu pastikan ada orang. Jangan duduk tengah-tengah masjid tu senyum. Tok Bilal yang tak siap mengendar balik pintu. Udah berapa hari sahabat kita? Dah 2 minggu dah macam itu. Aku susah hati. Senyumlah tuan-tuan. Dengan senyum itu menjadikan kita ini orang sayang. Yang ketiganya, pakailah elok-elok. Pakai cantik-cantik. Pakai lawa-lawa. Kerana 70% bila kita berpakaian cantik, orang akan suka pada kita. 70% orang sayanglah. Pakaian bersih. Nak jumpa orang. Nak jumpa orang. Sikap kamu elok-elok. Misai elok-elok. Pakai baju wangi-wangi. Jumpa. Jangan kita jumpa dengan busuk. Busuk. Angkat ketiak lari orang. Perit benar barunya. Bukan masam. Udah perit. Udah pedih hidung ni. Kita tanya dalam hati kita macam manalah isteri dia tidur dengan dia. Mesti isteri dia pakai penapis mulut dengan muat tertahan. Cubalah kita jumpa dengan orang yang dengan cerianya, dengan senyumnya, dengan wanginya, orang akan sayang dan suka pada kita. Tuan-tuan, ada lagi. Itu jalan nak jadi senang. Ada lagi 3 jalan nak jadi susah. Disebabkan masa dah tamat, kita berhentilah. Dan disebabkan sarapan mudah siap. Dah siap belum bang sarapan? Dah siap dah? Cukuplah tuan-tuan. Ya, saya datang ke masjid tuan-tuan ni. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan. Saya dah berceramah seluruh Malaysia ni dah 18 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi pun 18 tahun lah ya, insyaAllah. Kita sambung lagi. Jalan-jalan nak jadi susah. Jalan nak jadi senang ada 3. Jalan nak jadi susah pun ada 3. Apa jalannya? 18 tahun dari sekarang insyaAllah ya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jam 9.30 pagi ini saya ada di Surau Air Bemban. Surau Air Bemban 9.30 pagi.
program Maulidur Rasul di sana. Jadi kalau yang mana berkelapangan boleh ke surau air Bemban. Wallahu a'lam. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman